Petua tidak ada siapa pun yang rasa terjamin. Lalu ad hoc itu juga membawa maksud yang kalau kita tidak tahu the line, mungkin sepenggal atau setahun sajalah pelantikan itu. Itu yang menimbulkan rasa tidak puas hati daripada banyak pihak Datuk Yang di-Pertua. Ya, saya menghadapi masalah apabila memerhatikan ya jawatan kuasa yang begini penting dibincang dan digunakan banyak taxpayers money, ya akhirnya hanya sebagai ad hoc saja Datuk Yang di-Pertua. Ini satu perkara yang perlu kita juga perhatikan. Saya saya menekuni beberapa perkara yang lain yang dari sudut amalan baru-baru ini. Minta laluan sikit. Ya. Saya ingin pandangan, terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya ingin pandangan pada Kuala Selangor berkenaan dengan kod etika yang ditetapkan di bawah fasal 3B. Hendaklah dipatuhi oleh tiap-tiap hakim Mahkamah Persekutuan dan tiap-tiap Pesuruhjaya Kehakiman. Jadi di situ ada pelanggaran, artinya pelanggaran mana-mana peruntukan kod etika. Bagaimana pula bagaimana hendak tentukan pelanggaran kod etika ini pertama. Yang kedua, siapa yang akan tentukan pelanggaran sekiranya Ketua Hakim Negara tidak mahu merujuk kes-kes yang diadukan kepada jawatan kuasa etika hakim ini. Sekiranya Ketua Hakim Negara sendiri tidak mahu merujuk aduan-aduan itu kepada jawatan kuasa, kepada badan mana pula ya pihak yang mengadu hendak mengangkat aduannya. Itu Pak, cuba sama-sama kita fikirkan. Kita makin susahnya betul. Kalau boleh saya jawab secara tidak terus, ya. Oleh kerana itulah kita perlu penglibatan pihak-pihak yang lain. Umpama dulu sedikit waktu dahulu kita katakan tentang Suruhanjaya Pilihan Raya, Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman juga. Kalau kita memandang kepada beberapa negara yang lain yang lebih maju atau matang, ya penglibatan kalau contohnya di American AMA, di American the equivalent of Bar Council di sini, di American apa istilahnya, AMA kah? Bar Association, ya, ABA, maaf ya, ABA baru teringat saya. Mereka ada keterlibatan dalam urusan-urusan seperti ini, karena mereka tahu mereka lah ya, di kalangan ahli-ahli mereka itulah manusia-manusia pribadi-pribadi, the legal, the deluge of lawyers, ya, takungan pengamal-pengamal undang-undang yang mereka tahu siapa, and they have the peer assessment. Mereka ada ya boleh membuat assessment sesama sendiri, dan mereka tahu siapa yang hebat dan siapa yang kurang hebat. Sebab itu keterlibatan Bar Council itu adalah cukup penting, tetapi mereka telah dipinggirkan, sama ada dalam SPK maupun dalam apa juga kegiatan-kegiatan yang lain, mungkin kerana kecenderungan tertentu. Tetapi kesemua ini akhirnya mengorbankan ya integriti amalan-amalan institusi judiciary kita itu, Datuk Yang di-Pertua. Jadi kalau saya tidak diminta untuk menjawab secara lebih spesifik, kita tinggalkan menteri untuk menjawabnya. Jadi saya menegur sikit beberapa amalan tertentu CJ ataupun Ketua Hakim Negara baru-baru ini yang membuat ya beliau berhak untuk membuat apa pun, tetapi mesti ada lunas-lunasnya juga, Datuk Yang di-Pertua. Apabila menegur tentang dua hakim yang secara teguran itu saya kira membawa erti, ya, satu yang diminta untuk berhenti, dan satu lagi dengan ancaman untuk dipecat, ya. Memang hakim-hakim kita ini, sebab itu saya katakan tadi pada awal tadi, kalau benar-benar hakim berwibawa, Datuk Yang di-Pertua, kod etika ni tak perlu. Kalau benar-benar hakim-hakim yang telah dipilih itu dan dilantik dan disaring itu daripada Suruhanjaya Pilihan Raya, Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman itu adalah personality, towering personality of integrity, ya, dengan izin, hari ini kita tidak perlu terlalu over managing. Kita tidak perlu terlalu mikro sangat, ya, mengurus kebanyakan daripada urusan negara ini, Datuk Seri. Saya takut negara ini sedikit waktu lagi diurus oleh Suruhanjaya, diurus oleh jawatan-jawatan terkuasa terlalu banyak, Datuk Yang di-Pertua.
sehingga kan ia melambungkan bajet expenditure ya, yang sudah pun melambung 3 kali ganda berbanding tahun 2004, Datuk Yang di-Pertua. Ramai kawan-kawan yang Kota Belud dengan balik pulau bangun. Ya. Boleh pulau sikit. Terima kasih. Mana satu? Boleh pulau dulu kot. Iya. Boleh pulau. Kita izinkan kawan. Boleh kawan lu. Okey. Dia orang boleh pulau. Terima kasih Kuala Selangor. Saya sebenarnya tidak mau berdiri untuk mencelah sebab terlalu banyak sangat retorik dalam ucapan yang berhormat tu. Penat ya, mendengar retorik politik yang tak sampai ke hujungnya. Cuma apabila dikatakan tadi bahawa apabila yang berhormat mengatakan tadi suruhan ataupun kod etika ini tidak diperlukan kalau hakim-hakim ini sudah mempunyai towering personality. Bukan begitu yang berhormat tadi Datuk Speaker mengatakan. Tapi sebenarnya yang meletakkan doubt, keraguan kepada institusi ini bukan kita, pembangkang. Dan kerajaan terpaksa kerana setiap malam berceramah, siang, malam, pagi, petang, mengatakan hakim tidak betul, hakim tidak punya integriti, rasuah dan sebagainya. Maka itu kerajaan yang bertanggungjawab Barisan Nasional ini terpaksa respon kepada satu tuduhan yang cukup melulu daripada pembangkang hari demi hari. Jadi itu sebabnya saya tidak berapa setuju yang berhormat dengan mengatakan bahawa tidak adanya undang-undang ini kerana hakim-hakim ini sudah lari daripada ini respon kepada kerajaan yang bertanggungjawab ini, respon kepada retorik politik yang berhormat itu. Sekali boleh. Sekali. Buat telahan tadi tu menarik tu. Yang berhormat Kuala Selangor, saya secara peribadi menganggap hakim, buruh, siapa-siapa semua sama saja. Kulukum Adam kita pada Adam min turab. Tetapi yang dibincangkan di sini ialah satu isu bagaimana kita mengurus persoalan kelemahan-kelemahan manusia yang ingin kita angkat untuk mengurus permasalahan manusia-manusia yang lain yang mempunyai kepentingan permasalahan yang tersendiri. Soalan saya kepada Kuala Selangor, isu yang Kuala Selangor bangkitkan tadi saya bersetuju, tetapi pada pandangan saya perlu diselesaikan di peringkat perlantikan, appointment. Kerana isu pada pandangan saya etika hakim ini cerita yang orang yang dah dilantik. Okey, persoalan saya di bidang kuasa yang lain, saya bukan suka sangat Amerika ni pun, tapi ambil contoh, mohon pandangan Kuala Selangor. Di Amerika itu kalau nak dilantik seorang hakim Mahkamah Agung itu mengambil masa berbulan-bulan. Dia ada yang dipanggil sebagai Supreme Court Appropriation Committee itu, yang mana ada jawatan kuasa khasnya yang akan menyoal sehingga perkara sedetail-detail yang mungkin. Baru-baru ini kita lihat pelantikan orang hakim Mahkamah Agung wanita daripada kelompok Latina. Amat susah sekali. Jadi bagi saya di sini persoalannya tadi kadang-kadang perkara-perkara macam integrity, dignity ini kadang-kadang is over exaggerating words. Susah nak dinilai, terutama apabila perkara itu telah dilantik. So persoalan saya, mekanisme yang perlu pada pandangan saya di peringkat sebelum dilantik. Mohon komen daripada. Terima kasih.